Seterusnya, lihatlah betapa ramai sarjana atau doktor yang tidak dapat memberikan pendapat, pemikiran dan pengaruh yang cukup bagi masyarakatnya. Okay, macam mulutnya dizip, Allahu Akbar. Namun sebaliknya terdapat manusia yang dengan ilmu dan kemampuannya yang sangat terbatas. Seorang sarjana ni, kalau bahasa mereka ni, orang yang ada gaji besar kerana kelulusan pelajarannya, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Gaji besar 10,000 sebulan, tapi habis isteri nak bermewah-mewah, anak nak bermewah-mewah, sahabat. Tak ada pun yang diinfak di jalan Allah. Tak jadi pun dia manusia yang bermanfaat kepada agama Allah. Sahabat-sahabat, cuba tengok. Di sana terdapat manusia yang dengan ilmu dan kemampuannya sangat terbatas. Bukan orang mengaji tinggi pun. Kemampuan dia dari segi RM pun terbatas. Tapi mampu membina sungai yang sentiasa mengalirkan manfaat. Gunakan kudrat dia. Kan dia jadi peneroka di satu tempat. Aliran sungai, buat telaga. Dan untuk apa dia bertungkus rumus untuk semua ini? Untuk kemakmuran bagi sesama manusia. Ustazah Zai tak mampu dah nak gali, buat sungai ke, nak buat telaga, tak mampu dah. Tapi apa kaedah kita hidup ni yang boleh kita infak ataupun kita buat harta wakaf? Kalau harta wakaf ni bukan untuk persendirian, untuk kegunaan ummah, kebiasaannya. Okey, kita nak buat harta wakaf untuk bina masjid sebab kampung ni satu masjid pun tak ada lagi. Kita nak bina telaga sebab kat sini air bersih susah nak dapat. Contoh, kita cari sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik. Sekiranya anda inginkan kebahagiaan, maka terimalah dengan rela hati bentuk tubuh. Betul ke Ustazah baca perenggannya? Okey. Bentuk tubuh yang telah Allah kurniakan kepada anda. Sebab ada orang yang stres orang-seorang depan cermin hanya kerana bentuk tubuhnya. Allah, lagi kesian orang macam ni, sahabat-sahabat. Redalah dengan keluarga yang anda miliki, suara anda, kemampuan daya ingatan dan pemahaman anda, dan seberapa pun penghasilan yang anda terima. Terimalah. Redalah, sahabat-sahabat. Bahkan orang yang memelihara sifat zuhud akan bersifat lebih daripada itu. Itu yang cerita Siti Sarah lagi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Ustazah bila tengok handphone, macam-macam grup ada. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, grup yang Ustazah bersama dengan mereka lah dalam kuliah-kuliah sebagainya. Bukan semua grup Ustazah nak join, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi grup tu ada grup bekas yang satu sekolah dengan dia. Siapa dia dulu? Bahkan Siti Sarah ni adalah kejiranan kami lah, orang Keramat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pun di Taman Keramat. Beliau pun orang Keramat AU3. So sekolahnya sekitar kawasan rumah Ustazah ni. Jadi rakan Facebook dia yang share dalam grup-grup WhatsApp, Ustazah daripada sekolah lagi dia memang macam tu, berangai macam ni. Ya Allah, kan? Orang semua keluar menampilkan kebaikannya. Zaman sekolah lagi dia dah ke 5 pagi bangun, keluar tolong bapak dia berniaga. Bayangkan dia dah biasa hidup susah Ustazah. Maksudnya sahabat-sahabat, anak-anak muda kalau ada yang mendengar, kita kena susah dulu sayang-sayang sekalian. Kita kena belajar hidup susah. Tapi hari ini kita terpengaruh, tengok dekat, wow, macam mana dia boleh kaya. Nak kaya jugalah, walaupun sekadar joget-joget depan laptop. Nak kaya jugalah, tak apalah. Soal Allah marah ke tak marah, nanti kita minta mati husnul khatimah. Boleh tak Ustazah, saya nak mati juga dalam wabak ni. Saya nak mati juga dalam keadaan saya bersalinkan anak. Tu orang sebut-sebut tu kebaikan, tapi sekarang saya buat je lah dosa. Kita boleh pilih untuk hidup cara bagaimana, tetapi kita tak boleh memilih untuk mati dengan cara bagaimana. Semua tu kehendaknya Allah. Macam yakin sangat boleh mati cara husnul khatimah kalau kita hari ni berpoya-poya dengan rezeki yang Allah beri kepada kita. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Biar kita penat sekejap hari ni, biar kita susah sekejap hari ni, sahabat-sahabat, untuk menyantuni orang yang jauh lebih susah daripada kita. Baik, apa lagi mereka akan berkata kepada anda, sayugianya anda berlapang dada terhadap apa yang anda miliki, meskipun ianya sedikit, dan janganlah anda merasai kekurangan. Kita yang hidup atas dunia ni serba tak tenang sahabat, sebab rasa tak cukup dengan yang sedikit. Patutlah bila ditanya kepada Saidina Ali, apakah maksud taqwa?
Saidina Ali jawab, sahabat-sahabat merasa cukup dengan yang sedikit. Ini kita dah belajar dalam bab syukur hari tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, ada beberapa tokoh atas dunia ini yang kita boleh pelajari. Sahabat-sahabat tak sempat lah kita nak study satu-satu nama tokoh ni, tapi disebut dalam kitab Al-Tahzan. Ada nama Atha bin Rabah, seorang ilmuwan yang terkenal pada zamannya. Beliau adalah seorang bekas hamba sahaya. Hamba sahaya je dulunya, yang boleh dikerah ke sana ke sini, berkulit hitam, berhidung pesek. Tahu ke berhidung pesek ni? Lumpuh tangannya dan berambut kerinting. Macam peribadinya Bilal bin Rabah lah. Sahabat-sahabat dia hamba kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bilal bin Rabah lah ni ceritanya, Bilal bin Rabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sebutkan apa? Sebab dia berkulit hitam. Okay? Dia berkulit hitam, bibir tebal. Kalau kita nampak sekarang macam orang-orang kulit hitam. Duduk pula dalam kelompok orang Arab kan, lawa-lawa, sahabat dirahmati Allah. Dia tak heran pun dia dicaci, dikecam, dihina. Dia tak nak lahir macam tu. Tetapi Allah yang menciptakan dia dengan bentuk rupa yang begitu. Masya Allah, seorang ilmuwan yang banyak berkongsi dengan kita. Okey, seterusnya Ahnaf bin Qais, seorang tokoh bangsa Arab yang dikenal paling sabar dan penyantun. Beliau sangat kurus tubuhnya, bongkok punggungnya, kakinya pincang dan lemah tubuhnya. Pun dimuliakan Allah walaupun serba kekurangan. Al-Amashi, seorang tokoh pembaharu dunia. Beliau mempunyai mata yang rabun dan seorang bekas hamba sahaya yang fakir. Baju yang dipakainya compang-camping dan keadaan rumahnya buruk. Tapi termasuk di kalangan tokoh-tokoh dunia yang disuruh kita belajar akan peribadi tersebut. Subhanallah. Bahkan kebanyakan para nabi dan rasul Allah pernah bahkan kebanyakan para nabi dan rasul Allah pernah menjadi penggembala kambing. Kita tahu nabi kita sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka termasuk manusia-manusia pilihan Allah dan sebaik-baik manusia. Allahu Akbar, tak heranlah sekarang ni sahabat-sahabat, indahnya kalau kita dapat manusia-manusia memimpin sepertinya para rasul kita. Mereka tak rasa malu pun melakukan kerja-kerja orang kampung. Istilahnya macam itulah. Okay? Namun pekerjaan mereka tidak jauh berbeza daripada manusia yang lain. Pada umumnya seperti Nabi Daud alaihissalam, seorang tukang besi. Tukang besi ni sahabat kerjanya Nabi Daud. Dan orang-orang pendapatan pada saat itu pun begitu. Maknanya dia tak buat benda lain daripada yang lain. Mentang-mentang korang atas, aku nak buat lain. Aku tak boleh pegang besi-besi busuk buruk ni. Oh, akan main kan? Nabi Daud tak gitu. Nabi Zakaria alaihissalam seorang tukang kayu. Dan Nabi Idris alaihissalam seorang tukang jahit. Masya Allah, kita tahu bahawa mereka adalah orang-orang pilihan. Lah kan, kalau ada menonton ni tukang jahit, ada tukang besi, kan, ada tukang kayu, hatta kalau yang suri rumah. Bila jumpa saya suri rumah je ustazah, kita kata je, Masya Allah mulianya anda. Subhanallah, semua di rumah tu siap dengan izinnya Allah atas kudratnya ni. Kau duk hidup lagi, duk sihat lagi, Allah beri, syukurlah. Ya, rupanya Rasul terdahulu, kalau kita rasa ustazah tukang jahit pandemik ni pun terjejas, orang tak tempah baju, pandanglah sahabat-sahabat sirah-sirah Rasul. InsyaAllah kita dapat belajar sesuatu di situ. Ini menunjukkan bahawa harga diri anda ditentukan oleh kemampuan, oleh amal soleh, kemanfaatan dan akhlak yang anda miliki. Akhlak yang anda miliki. Saya ulang, akhlak yang anda miliki. Takut jadi orang berilmu tapi tak berakhlak. Biar kita jadi orang berakhlak, walaupun mungkin kita tak ada PhD, kita tak ada master, kita tak ada degree, SPM pun tak lulus, tapi kita nak jadi orang yang berakhlak. Siapa kita di mata ibu dan ayah kita, sahabat-sahabat? Kita tahu Siti Sarah Masya Allah manja dengan ayahnya, anak yang baik Masya Allah. Kita nak tiru ni sahabat-sahabat. Kalau kita tak mampu tiru wanita-wanita syurga, jom kita tiru wanita-wanita yang terdekat, yang bercirikan husnul khatimah, yang didoakan oleh seluruh rakyat Malaysia insya-Allah. Apalagi sahabat, siapa kita di mata suami kita?
Masya Allah, malunya bila nak cerita. Siti Sarah khabarnya Masya Allah sentiasa menghiburkan, memberi bahagia kepada suaminya. Masya Allah, dulu suaminya bukan siapa-siapa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia hidup bersama-sama daripada suaminya susah. Ingat wanita sekalian, bila kita sanggup bersama-sama ketika susahnya suami, insya Allah saat senangnya suami, orang pertama yang dia cari insya Allah kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi ikhlas sungguh-sungguh lah masa kita menemani saat susahnya tu. Ikhlas sungguh-sungguh. Tak, ustazah, suami saya lagi senang, lagi dia cari orang lain. Ada juga macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lalu cek hati kita, bagaimana keikhlasan kita ketika susahnya dia. Abang, saya je yang beli beras dekat rumah ni tau. Masa susahnya dia, kita memang bersama, tapi kecam-kecaman yang menyakitkan hati suami kita, semua ni akan dipantulkan, balikkan kepada kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi nak ke sahabat-sahabat kita mati tanpa redanya suami? Wahai muslimat, ruginya kita. Kita nak mati dalam keadaan suami reda pada kita. Kalau yang belum bersuami, kita nak mati dalam keadaan ibu ayah reda kepada kita. Itu akhlak yang kita miliki. Kita koreksi diri sendiri sahabat, takkan sempat koreksi diri orang lain. Korek isi hati kita. Macam itulah. Oleh kerana itu, janganlah anda bersedih memiliki wajah yang kurang cantik. Allah kata aku cipta sempurna dah, tapi kita 1 jam tak lari daripada cermin. Macam mana nak buang paharut ni? Contoh kan sahabat-sahabat, Allah, buang masa je. Banyak lagi benda lain yang kita nak buat. Anak yang sedikit pun sedih kan? Habis tu tak fikir orang tak ada anak macam mana punya rasa. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah, kenapa anak saya ni Allah bagi 2 orang je? 2 orang je. Ustazah biar je dia bercerita. Cerita dah setengah jam cerita. Ustazah pun dah tak larat nak dengar. Sahabat, awak sedang bercerita dengan siapa ni? Kan? Cerita dengan Ustazah lah. Ustazah mesti bahagia anak-anak ramai. Ustazah tak ada anak sayang. Ustazah sorry, tapi kenapa nampak bahagia je? Kan, semoga bahagia zahir dan batin lah. Kita nak belajar macam tu sahabat-sahabat. Apa yang ada tu kita syukuri, yang tak ada pun kerjanya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Dan rumah yang tidak indah, gaduh moncongan suami sebab kawan yang dulu tak lulus SPM boleh duduk banglo, kita duduk rumah setinggan. Ada macam tu kehidupan. Na'udzubillah. Terimalah setiap pemberian Allah dengan penuh kerelaan hati. Kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Semua sahabat, anak ramai, anak tak ramai, tak ada anak, rumah besar, rumah kecil, kan, kekurangan harta, kelebihan harta, rumah, muka cantik, muka tak cantik, semua ini telah ditentukan olehnya Allah. Allah, segala-galanya Allah. Maka bab 28 kitab Al-Tahzan, redha akan anugerah Allah menjadikan anda orang terkaya di dunia. Tak rasa miskin, tak rasa gelisah hidup ni sahabat-sahabat. Akan menjadikan puas dalam hidup, cukup, rasa tenang. Sahabat-sahabat, inilah kebahagiaan. Semoga semua kita mendapat, insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maka mencurah-curahlah redha Allah kepada kita. Kita nak hidup dengan rahmatnya Allah, tak nak tertinggal walau sekerdipan mata daripada rahmatnya Allah. Maka hiduplah menerima apa sahaja ketentuan Allah dengan redha. Semoga kita kaya sebelum waktunya, kerana kaya di sisi Allah bukan dengan timbunan harta, tapi insya-Allah kata alim ulama dengan ketenangan jiwa. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi